Pelajaran kita pada hari ini, ya, kita akan membincangkan soalan-soalan past year, ya, di bawah program yang kita panggil ulang kaji Cakna STPM. So kita bagi nama lagi sedap sikit, ulang kaji Cakna, dan kita punya tujuan adalah untuk menganalisis, ya, soalan-soalan past year dan melihat jawapan atau kehendak jawapan yang diperlukan dalam soalan-soalan yang dikemukakan. Baik, untuk hari ini kita fokus kepada alam sekitar manusia. Alam sekitar manusia, soalan SCPN tahun 2018. Okey, soalan yang pertama, biasanya soalan alam sekitar manusia ni dia beri nombor 4, ya. Untuk sultur, soalan 4A. Soalan 4A. So dalam ini, ya, bila kita sebut soalan yang pertama 4A tu, dia sebut nyatakan, ya. Nyatakan ni soalan yang mudah. Soalan yang mudah. Nyatakan 3 kawasan pertanian ladang yang utama di Malaysia. Tapi untuk analisis jawapan yang dikeluarkan oleh MPM, kebanyakan pelajar tidak dapat menjawab soalan ini dengan tepat. Walaupun dia hanya minta 3 kawasan pertanian untuk 3 markah. 3 kawasan pertanian ladang. Okey, Aina. Aina dengar saya, Aina? Umi dengar, Umi? Dengar. Cuba sebut je. Kalau kamu lah soalan ni dia tanya kamu nak jawab apa? Tak usah tengok skrin tu. Biasanya Saya kalau tak tengok skrin ni, cikgu. ada saya tengok, kalau tak tengok mana jawab apa? Saya akan buat apa ni? Di kawasan pendalaman macam tu lah. Memang salah, ha? Dapat kosong markah, ha? Sebab kalau di dalam konteks Malaysia, dia ada ladang yang diusahakan oleh dua agensi lah. Satu, ladang yang dikendalikan oleh agensi kerajaan. Contohnya macam Felda, Kejora, Ketengah, Kesedar, Kedah. Dan satu lagi yang dikendalikan oleh pihak swasta ataupun kita panggil syarikat korporat. Contohnya Saim Dabi. Saim Dabi, ada lagi lah, banyak lagi yang kita selalu dengar. Kalau kamu pergi Hapsing, kamu tengok Hapsing tu. Tapi yang tu kalau kamu nak sebut yang tu agak susah lah. Sebab kamu tak ada pengetahuan tentang itu. Tapi yang paling mudah ialah kita sebut yang dikelolakan oleh pihak kerajaan, agensi kerajaan. Contohnya Felda, Jengka, Felda Jengka di Pahang. Yang ladang dia kebanyakan dia tanam kelapa sawit dan getah. Kemudian yang Kesedar di mana? Kesedar di mana? Tak tahu. Ketengah. Terengganu. Kelantan Tengah. Kesedar di mana? Terengganu. Kedah di mana? Kedah. Kedah. Kedah ni lebih kepada ladang getah dan juga ladang sawah padi lah. Sawah padi. Okey, kemudian gugusan Felda Sahabat. Gugusan Felda Sahabat ni di Sabah. Dan juga yang akhirnya ialah Cameron Highland. Dia nak 3 je lah. So kamu sebut yang ni, ya. Kawasan ladang getah Kejora, Kejora ni Johor, Johor, Jengka, Pahang, Jengka di Pahang, Felda Jengka di Pahang, Ketengah, Kelantan Tengah, Kesedar, Kedah, Sahabat dan juga di Cameron Highland. Dia nak 3 je lah. So kamu sebut 3 lah. Tapi kalau sebut yang macam Umi sebut tadi, sebut di pedalaman, di kawasan pedalaman, memang jawapan tu salah sangat lah. Dan tidak akan diberi markah. So kosong lah jawapan dia. Kosong lah. Okay, clear Clear Umi Clear. Ni yang lain tak masuk lagi ni. Baru ada
7 orang, baru ada 7 orang sekarang ni. Kita ada 17, 10 lagi hilang. Panggil mereka masuk Kita akan teruskan. Okey, yang ni yang pertama, ni soalan mudah. Dan soalan mudah macam ni jarang-jarang keluar jarang-jarang Dia bukan selalu keluar macam ni. Tapi bila keluar sekali soalan mudah, kebanyakan pelajar tidak dapat menjawab dengan baik. Itu cerita dia. Kamu kena faham benda ni Ni yang ni nanti saya akan masuk. Saya dah post dah dalam kamu punya Google Classroom. Slide ni saya post dalam bentuk PDF. So kamu boleh print. Kamu boleh print tengok. Kalau kamu tak mau print pun tak ada masalah. Kamu buka je Google Classroom tu, kamu tengok lah. Kamu kamu buka satu-satu Kamu explore lah. Kamu explore satu-satu, kamu nampak. Tarik sikit-sikit, lama-lama dia jadi banyak Okay. Yang ni penting Clear lah? Clear? Clear. Okay, kita pergi kepada yang kedua Kita pergi pada yang kedua, soalan yang kedua, soalan 4B. Dia sebut situ, jelaskan 3 sumbangan sektor pertanian ladang terhadap pembangunan sesebuah kawasan di Malaysia. Okay, dalam modul, kalau kamu tengok dalam modul, dia dah sebut dah benda-benda ni. Dia dah susun elok dah, cantik dah. Cuma kamu nak kena ingat. Cuma apa yang perlu kamu beri perhatian ialah soalan ini menghendaki pelajar atau calon menjelaskan 3 sumbangan sektor pertanian ladang. Dia punya fokus soalan ini adalah pertanian ladang. Dan dikaitkan dengan pembangunan sesebuah kawasan di Malaysia. So perkataan Malaysia tu sangat penting. Perkataan Malaysia tu sangat penting. Dalam jawapan kamu, kalau kamu tak sebut Malaysia atau tak ada lah elemen-elemen Malaysia di dalam tu, maka jawapan kamu tak dapat markah lah. Contoh elemen Malaysia macam contoh jawapan di bawah ni saya tak sebut. Tapi orang tahu lah bila sebut Felda dipaham. Orang tahu dah itu Malaysia. Faham tak? Tapi kalau kamu sebut perkataan Malaysia, it's okay lah. Okay. Kebanyakan calon tidak menjawab soalan ini, tidak dapat menjawab dengan baik. Sebab dia tidak menjelaskan bagaimana. Okay, jadi isi yang pertama ialah memajukan infrastruktur di sesebuah kawasan. Sebab tu saya selalu sebut dalam modul huraian yang diberi dalam modul itu adalah dalam bentuk nota. Nota dia umum. Tujuan dia adalah untuk memberi pemahaman kepada kamu. Tapi bila kita jawab soalan, kita tak boleh guna nota tu 100%. Sebab nota dia memberi gambaran yang menyeluruh. Dia tidak fokus kepada soalan. So kalau kamu guna apa yang ada dalam nota tu tanpa ada pengubahsuaian, maka kemungkinan jawapan kamu akan tersasar atau tersalah atau tidak tepat. Faham tak? So kamu kena adjust, kamu kena buat penyesuaian supaya jawapan yang kamu bagi menepati kehendak soalan. Itu yang perlu kamu lakukan. Dan ini yang pelajar tidak lakukan semasa mereka menjawab soalan. So, dia akan jawab soalan, isi dia betul, tapi kadang-kadang markah tak dapat. Sebab dia tidak menjawab kehendak soalan. Okay, kita tengok yang ni. Kalau dalam konteks ni, kalau kamu tengok tengok yang ni. Kamu tengok infrastruktur, memajukan infrastruktur, pembangunan bandar baru, pembangunan bandar baru, mewujudkan industri yang berkaitan, mewujudkan peluang pekerjaan. Ini semua ada dalam modul dia punya isi. Tapi dia dah ubah suai di sini. Tengok, mewujudkan peluang pekerjaan. Mewujudkan infrastruktur sosial dan peningkatan kualiti hidup. Maksudnya dengan adanya pertanian ladang ataupun dengan adanya pembukaan ladang-ladang, tak kiralah ladang kelapa sawit, getah, koko, lada hitam dan sebagainya, padi sekalipun, dia akan mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, sebab dia tanya sumbangan. Dan dia juga akan mewujudkan
infrastruktur sosial. Infrastruktur sosial. Yang paling simple, jalan raya. Ya. Di kawasan tersebut. Sekolah. Kalau kamu tengok di kawasan Felda, duduk dalam hutan. Kalau di kawasan Jengka, Pahang, kawasan hutan yang di tengah-tengah hutan. Pada peringkat permulaan dulu tak ada infrastruktur lah. Tak ada infrastruktur. Tapi apabila Felda dibuka di kawasan Jengka Tiga Segi, dia akan berkembang. Infrastruktur dia ada jalan raya, ada klinik, ada sekolah. Dan sekarang ni dah ada bandar dan ada hospital dan sebagainya. So itu yang dia nak dalam soalan ini. Jawapan yang macam tu yang soalan ini nak. So kamu kena jawab. Okay. Sekarang saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Okay, kita ambil satu isi. Dan saya selalu bagi penekanan kepada kamu untuk tulis macam ni. Ya, pembangunan bandar baru titik. Yang ni tak ada markah tau. Kita tulis yang ni semata-mata untuk menjadi panduan, guide kepada kita supaya kita tak lupa apa isi yang kita nak hurai. Okay. Pembangunan bandar baru. Okay, kita tengok bagaimana nak tulis untuk mendapat markah. Ya. Jadi kita ambil contohlah ini yang saya sebut sebagai penyesuaian, ya, daripada nota yang ada dalam modul, kita ubah sesuai supaya dia menjadi jawapan yang sesuai dengan kehendak soalan. Okey. Pembukaan kawasan pertanian ladang. Kita ambil lah. Pembukaan kawasan pertanian ladang seperti apa? Kelapa sawit, getah, di kawasan Felda. Kita sebut negeri Pahang. Kalau nak sebut di Malaysia, saya umumnya bila sebut negeri Pahang, dia masuk Malaysia lah. Telah mewujudkan bandar baru. Okey, telah mewujudkan bandar baru. Ini untuk dapat satu markah lah. Kemudian antara bandar baru yang berjaya dibangunkan adalah Bandar Tun Razak di mana? Jengka Tiga Segi, Pahang. Dan Bandar Muazzam Shah di Rompin, Pahang. Ini adalah contoh dua bandar baru yang terbentuk hasil daripada pertanian ladang. Khususnya kelapa sawit dan getah. Itu cara nak jawab. Itu cara nak jawab. Clear Boleh nampak kan? Boleh nampak kan tak? Umi? Nampak. Okey. Nampak. Hana okey Okey Hana, cuba tengok peningkatan kualiti hidup ni. Macam mana nak tulis? Peningkatan, dia punya isi dia peningkatan kualiti hidup. Macam mana nak tulis? Macam mana nak jawab? Ayat dah. Cuba. Pembukaan kawasan pertanian Okey. dapat meningkatkan kualiti hidup. Okey, kita sebutlah kawasan ni. Yang ni ladang kelapa sawit apa semua ni sebut balik kan. Okey. Dapat meningkatkan kualiti hidup titik. Okey, itu untuk dapat satu markah. Okey, jadi sekarang kita nak uraikan kualiti hidup tu macam mana? Yang tu baru dapat satu markah. Nak cari satu markah lagi, nak buat apa? Related dengan peluang pekerjaan ke Go? Try tengok. Pembukaan kawasan pertanian tersebut dapat memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk. Okey, betul? Misalnya, taraf hidup penduduk meningkat. Okey. Jadi bila ada pekerjaan, maksudnya dari segi yang kita nak sebut ialah apa nama? Kuasa beli Kuasa beli penduduk meningkat, pengangguran berkurangan, jadi kualiti hidup penduduk akan bertambah. Itu yang nak sebut. Itulah contoh cara jawab yang betul. Okey. Umi nak cuba Umi, satu kita ambil satu isi lagi contoh memajukan industri berkaitan. Contoh memajukan industri berkaitan. Buat cerita sikit. Cepat Umi.
Uh, memajukan industri berkaitan. Industri berkaitan. Macam mana nak buat ayat? Hmm. Sektor pertanian ladang. Okey, kamu guna balik ayat saya tu. Yang senangnya guna balik ayat yang saya di atas tu. Ambil ayat atas tu yang pertama tu. Cuba ambil ayat tu. Cuba guna ayat yang pertama tu. Ayat pertama yang saya guna tu. Yang atas tu. Pembukaan kawasan pertanian. Pembukaan kawasan pertanian ladang. Kena ada seperti lah. Seperti tu kena ambil. Seperti ladang kelapa sawit dan getah di kawasan Felda Negeri Pahang Okey. dapat memajukan industri Berkaitan. yang berkaitan. Titik. Itu untuk satu markah. Okey, apa dia industri berkaitan tu? Ambil lah contoh kelapa sawit. Okey, ambil contoh kelapa sawit. Misalnya ladang kelapa sawit dapat memajukan industri pemprosesan minyak kelapa sawit. Okey, dapat memajukan industri memproses minyak sawit. Okey, itu contoh dia. Dia bukan payah untuk dapat 2 markah. Clear konsep, kamu jawab dan sebut benda yang term-term dia dengan betul, dapatlah 1 markah. So, jangan buat payah yang kamu duduk jadi masalah sekarang ni. Kamu duduk pergi mana hala, mana pergi, mana jauh tak. Jadi soalan tu dia tidak fokus kepada apa yang dia nak. So jawapan kamu tak tepat lah. So tak dapat lah markah. Okey ya, clear ni ya. Lepas ni kamu tengok lepas ni saya akan bagi soalan dalam bentuk yang macam ni. Ya, akan hurai satu-satu. Saya akan bagi soalan. Kita dengar apa ni saya nak beritahu. Saya akan bagi soalan bentuk macam ni sekarang ni. Saya bagi soalan A, okey 1. Saya bagi soalan penuh. Yang tu saya tak bermarkah. Okey. Yang kedua, pergi kepada yang kedua bukan soalan. Itu jawapannya. Saya akan tulis fakta di situ. Saya tulis fakta, jadi kamu akan hurai. Jadi dia punya markah dia 2. Kamu hurai. Ya. Kemudian pergi kepada kalau 6 isi, maksudnya akan ada 6 fakta saya akan bagi. Fakta kamu cuma hurai. Ya. Jadi dalam soalan tu, kamu kena faham lah, kamu takut kamu salah buat. Okey ya? Kita latih yang ni sampai kamu mahir. Kita latih sampai kamu mahir. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, soalan 4C. Soalan dia jelaskan 3 kesan pertanian ladang. Ini dia nak tengok kesan. Kesan pertanian ladang terhadap alam sekitar fizikal. Okey. Dalam soalan ini, kamu kena tahu beza alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia. Jangan masukkan jawapan yang berkaitan dengan alam sekitar manusia di sini. Kalau masuk yang berkaitan dengan alam sekitar manusia, makna dia kamu akan dapat 0 markah lah. Ya, 0 markah. So tak dapat markah. So kita tengok soalan ni memerlukan belajar menjelaskan 3 kesan aktiviti pertanian ladang terhadap alam sekitar fizikal. Dan kebanyakan pelajar dapat jawab dengan baik. Ni kebanyakan dapat. Baiklah, yang ni analisis peringkat kebangsaan. Maksudnya di peringkat kebangsaan tahun 2018 ni soalan ni ramai orang dapat jawab dengan baik. Tahun kamu tak tahulah. Okey. Jadi apa yang sepatutnya pelajar jawab, adalah berlakunya pemanasan setempat. Yang ni berkaitan dengan 4 komponen alam sekitar fizikal tu lah. Yang berkaitan dengan atmosfera, litosfera, biosfera, hidrosfera tu. Ya. Kita tengok yang ni berkaitan dengan yang pertama dia sebut situ pemanasan setempat. Pemanasan tempat berkaitan dengan atmosfera lah. Okay. Kemudian pencemaran pun berkaitan dengan atmosfera juga. Perubahan landscape, ini berkaitan dengan litosfera. Gangguan terhadap kawasan tadahan air. Yang ni berkaitan dengan apa? Gangguan terhadap kawasan tadahan air berkaitan dengan apa? Umi?
Ha? Gangguan terhadap kawasan tadahan air berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sungai. Hidrosfera. Hidrosfera. Yang ni pun kamu tak cakap ni. Hakisan tanah berkaitan dengan apa? Ha? Hakisan tanah berkaitan. Litosfera. Ha? Litosfera. Litosfera. Pergerakan jisim? Litosfera. Kadar luluh hawa? Litosfera. Okey. Kemerosotan dan kepupusan flora? Biosfera. Gangguan kepada rantaian makanan? Biosfera. Okey. Yang ni dia sebut di sini sebagai kesan terhadap alam sekitar fizikal. Dia hendak 3 ya. Dalam ni ada banyak kan. Dalam ni ada banyak. So dia hendak 3. So kita ambil contoh satu. Kita ambil satu contoh untuk kamu lihat bagaimana jawapan perlu ditulis. Kita tengok satu contoh. Okey, gangguan kepada rantaian makanan. Dia sebut sini rantaian makanan. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan rantaian makanan, kita kena kaitkan dengan penebangan pokok. Penebangan pokok atau disebut pembersihan kawasan hutan. Sebab apa? Untuk apa? Untuk tujuan membuka tapak pertanian atau membuka tapak ladang. Menyebabkan gangguan. Pertanian ladang menyebabkan gangguan kepada rantaian makanan dalam ekosistem. So itu satu markah. Bila kita sebut penebangan pokok atau pembersihan kawasan hutan untuk membuka tapak pertanian ladang menyebabkan gangguan kepada rantaian makanan dalam ekosistem. Itu satu. Kemudian bila kita nak uraikan, nak kaitkan dengan ni, kita sebut haiwan. Haiwan sebagai pengguna. Sama ada pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier akan kehilangan sumber makanan yang dihasilkan oleh pengeluar. Pengeluar tu pokok lah. Apabila pokok ditebang. Dia simple ya. Kita nak sebut. Bila dalam jawapan dia kena ada macam ni. Term-term yang perlu disebut ini boleh menjimatkan penggunaan ayat. Jadi bila kamu sebut term-term dia dengan betul, ayat yang kamu gunakan tu dia ringkas ya dan dapat markah. Tapi kalau ayat kamu panjang, orang kata apa, berjela-jela panjang tapi tak ada satu term, tak ada satu fakta ataupun tak ada satu elemen yang berkaitan dengan rantaian makanan, so jawapan kamu tak tepat walaupun panjang dan tak dapat markah. Okey Umi, ada bang? Okey. Apa yang okey? Cikgu tanya. Boleh jawab? Tak lah, boleh jawab ke tak? Mana Aina ni buka kamera nak tengok Aina. Aduh. Ni saya rakam ni. Okey Umi. Umi? Ya. Buka kamera, jawab soalan ni. Tengok. Cikgu rakam ah. Saya rakam. Jawab elok. Okey, pergerakan jisim ni. Ambil isi pergerakan jisim ni. Macam mana nak urai? Cepat, urai. Assalamualaikum. Jawab cepat. Buka kamera ke cikgu? Buka lah. Buka baru dah nampak tak. Bila masuk YouTube baru nampak muka. Loh. Cikgu. Okey jawab. Jawab. Ambil ayat saya yang pertama tu. Jawab. Penebangan pokok atau pembersihan kawasan untuk membina tapak pertanian. Kawasan apa? Kawasan hutan. Kawasan hutan untuk membina untuk membuka tapak pertanian akan menyebabkan berlakunya pergerakan jisim. Okey, titik. Habis ya satu. Satu. Okey, sambung lagi. Bagaimana pergerakan jisim tu berlaku pula? Penebangan pokok akan Ayatlah.
Dah tebang lah tadi. Bila tebang pokok apa kesannya? Apa akar tu dia tak boleh cangkam tanah. Oh, itu tulis dulu. Kekurangan tumbuhan. Kekurangan tumbuhan akan Menyebabkan apa? Menyebabkan apa? Kekurangan tumbuhan akan menyebabkan cangkaman akar terhadap tanah akan berkurang Ha, dan akan berlaku pergerakan jisim. akan memudahkan hakisan Akan tanah dan pergerakan bergerak- jisim. Hakisan tanah dan pergerakan jisim. Jawab macam tu. Akhirnya kesannya apa? Tanah runtuh. Dia menyebabkan tanah runtuh. Dia ada dalam tu kena ada perkataan tu lah. Cengkaman akar, litupan tumbuhan. Kamu boleh guna lah istilah dia. Cengkaman akar, litupan tumbuhan. Kemudian akan menyebabkan pergerakan jisim. Tanah runtuh. Jisim, hakisan tanah dan juga tanah runtuh. Itu yang kamu nak kena sebut dalam konteks nak jawab. Itu saja. Okey. Clear? Sama juga kalau kita gunakan peningkatan kadar luluh hawa. Peningkatan kadar luluh hawa, dia kalau kita tak sebut penebangan pokok, kita boleh sebut yang lain. Contohnya penggunaan racun serangga, penggunaan baja kimia. Ini berkaitan dengan pertanian. Tetapi yang paling penting, dia mesti berkaitan dengan pertanian ladang. Okey? Kalau kata nak kaitkan dengan luluh hawa, contohnya lah, kita kata nak kaitkan dengan luluh hawa. Kita boleh kaitkan dengan apa? Proses penyediaan tapak. Ya, sebelum tanaman tu ditanam, tapak tu akan dibersihkan. Tiap pokok akan ditebang, tanah akan dibersihkan dan tanah akan terdedah kepada pancaran Matahari. Tanah akan terdedah kepada pancaran matahari menyebabkan kadar luluh hawa akan berlaku lebih giat. Kadar luluh hawa berlaku lebih giat. Itu lah cara nak jawab dia. Okey Najah ada tak Najah? Cikgu, Ya. tanah akan terdedah kepada cahaya matahari Menyebabkan apa? menyebabkan berlaku proses luluh hawa. Proses luluh hawa meningkat. Ya. Okey, menyebabkan tanah kering ya dan mudah. Okey. Clear? Okey, kita sambung. Kita tengok soalan yang seterusnya, soalan esei. Soalan esei, soalan 5A ya. Dia sebut di sini jelaskan 6 masalah yang dihadapi dalam membangunkan pertanian moden di Malaysia. Dia masih yang pertanian moden juga. Yang tadi pertanian ni pertanian. So dalam konteks ni dia ada kaitan di antara soalan sutur tadi dengan soalan esei. Sebenarnya tujuannya adalah untuk membantu pelajar. Tapi pelajar dia tak alert pun pada benda ni. Dia buat tak herannya. So dalam masalah ini kamu rugi lah. Dalam masalah ni kamu rugi lah. Okey, kita tengok Jadi dalam soalan ini, pelajar dikehendaki untuk menjelaskan 6 masalah yang dihadapi dalam membangunkan pertanian moden. Dan untuk tahun ini, 2018 ni, kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kerana tidak punya pengetahuan. So, kebanyakan calon tidak jawab dengan baik. Ini maksud dia tak dapat markah yang baik lah. Bila tak dapat markah yang baik, dia punya resiko dia dapat markah tak elok lah. Di grade C, D, E, F. E, F macam itulah. So apa yang perlu anda jawab ialah kekurangan modal. Okay, kita ambil aspek kekurangan modal. Benda ni dah ada dalam modul. Kamu tengok dalam modul dia dah sebut dengan dia susun dengan baik lah. Modal, kekurangan buruh mahir, daya saing lemah, kekurangan teknologi terkini, masalah kelemahan dalam pengurusan, kekurangan infrastruktur dan accessibility. Berlaku dalam masalah sikap, cara penyakit dan makhluk perosak. Ini di antara masalah-masalah yang dihadapi sektor pertanian. Bukan di Malaysia saja, di mana-mana negara. So kita ambil satu contoh. Di sini. Kekurangan modal. Bila kita sebut kekurangan modal,
Kalau kamu tengok ni, kalau sebut kekurangan modal, kebanyakan petani di Malaysia, sebab dia ada perkataan Malaysia ni. Dia ada perkataan Malaysia, kita sebut Malaysia. Kebanyakan petani di Malaysia menghadapi masalah kekurangan modal untuk membangunkan pertanian moden. Sebab ada moden di situ. Untuk membangunkan pertanian moden. So kita menggunakan balik istilah-istilah yang ada dalam soalan untuk menjawab. So jawapan kita tidak larilah daripada kehendak soalan. Ini kaedah kita guna untuk kita jawab. So, ini jawapan yang paling ringkas lah. Tapi kita nak 2 markah ya. Tapi kalau kamu nak jawab panjang, no problem lah. Tapi untuk mendapat markah, okay. So, kita jelaskan di sini, pertanian moden. Untuk melaksanakan pertanian moden, memerlukan modal yang besar. Khususnya untuk membeli input pertanian. Khususnya untuk membeli input pertanian. Seperti jentera, benih dan juga kawasan ladang yang luas. Ni semua ada dalam ni lah yang kita nak sebut. Benda-benda kita nak sebut ni. Berkaitan dengan pertanian moden tu. Jentera, benih, kawasan ladang yang luas. Sebab kawasan pertanian moden ni dia adalah pertanian bercorak intensif. Macam yang dijalankan di mana? Di negara-negara barat. Intensif. Bila sebut intensif ni ladang dia sangat luas. Di Malaysia, kita tak boleh melaksanakan pertanian moden ni. Antara kekangan utama dia ialah saiz ladang yang kecil. Saiz ladang yang kecil. Sebab kita kekurangan tanah, tak ada tanah dan sebagainya. So kalau kamu tengok dalam konteks yang kita sebut baru ni, isu baru yang kamu tengok dalam media-media kan, isu ladang musangking. Tahu mudah musangking kan? Kamu ikuti tak? Kes ladang musangking yang dia pergi tebang habis tu. Dia melibatkan kawasan yang luas, yang ratus-ratus ekar. Ini yang kita sebut sebagai pertanian intensif. Dan petani-petani ini telah mendapat keuntungan ratusan juta ringgit. Sebab kawasan yang luas. Jadi ini keperluan yang sepatutnya ada dalam teknologi pertanian moden ni. So itu yang kamu nak kena sebut. Okay. Kelemahan pengurusan. Bila sebut petani, bila modal kecil, secara umumnya dia tidak dapat mengurus ataupun mengupah pekerja pengurusan yang baik. Dan biasanya dia urus sendiri. Dia urus ni, makna dia punya kepakaran dia tidak ada. Bila tidak ada kepakaran dalam pertanian, maksudnya hasil yang dikeluarkan juga adalah kecil dan tidak ekonomik, tidak menguntungkan dan sebagainya. Itu yang kamu nak kena sebut. Benda sikap ni pun masalah agak. Sikap macam kamu lah. Nak berjaya tapi kelas malas masuk kan? Ya, betul. Itu adalah masalah sikap. Dia, alasan dia cukup banyak. Alasan macam-macam. Dia alasan ni. Sama juga dengan petani. Dia bila sebut masalah sikap, dia malas nak pergi kebun, malas nak beli bahan, malas nak ni. Tak ada. Macam-macam alasan dia bagi. So itu adalah di antara masalah yang dihadapi oleh petani dalam membangunkan sektor pertanian moden. So kamu kena urailah satu-satu ni. Saya bagi contoh dah ni. Ya. Cikgu. Ya. Masalah sikap tu nak hurai sana. Sikap macam tadi ya. Kamu sebut kebanyakan petani mempunyai sikap yang tidak positif. Tak positif. Ataupun nilai ataupun motivasi yang rendah. Ada sebab apa motivasi rendah? Yang pertama sebab saiz kebun dia kecil. Kemudian dia punya hasil tidak banyak. Pendapatan dia kecil. Jadi pendapatan yang kecil ni tidak memberi motivasi kepada petani untuk berusaha lebih kuat. Dia kalau kerja sikit, hasil banyak, baru dia semangat. Tapi kalau kerja banyak, hasil sikit, semangat tu hilang. Macam orang tanam durian musangking, boleh jual sekilo sampai beratus-ratus. Dia punya, apa kita panggil, motivasi dia sangat tinggi. Kalau contoh kalau kita kata yang pertanian ladang getah, kebun kecil ladang getah yang ada di kampung-kampung tu, dia akan down apabila harga getah tu turun ke parah yang sangat teruk. Bila harga turun ke parah yang sangat teruk, petani-petani akan jadi malas.
dia malas nak pergi kebun, dia malas nak cuci kebun, dia malas dan sebagainya. Ini yang menunjukkan masalah sikap. Ya, sikap motivasi yang rendah. Ya. Kemudian sikap. Lagi antara sikap yang boleh kita sentuh ialah sikap tak mau mendapat ilmu. Dia tak mau ilmu tu. Ilmu padahal dalam sektor pertanian nak memajukan pertanian, bukan dalam sektor pertanian saja. Dalam semua sektor, kemahiran dan pengetahuan itu sangat penting. Kemahiran dan pengetahuan itu sangat penting. Saya sebut tu. Ini ada kaitan dengan kamu ni. Nak dapat kemahiran, nak dapat pengetahuan, kena apa? Kena rajin lah. Kena rajin belajar. Kamu tengok apa yang saya buat untuk kamu ni. Saya cari soalan ni, saya buat ni, kemudian saya rakam, saya masukkan dalam Google Classroom maklumat-maklumat tu untuk kamu tengok. Tapi hasil dia tak banyak sebab kamu tak masuk, tak tengok. Jadi saya buat teruk, hasil dia sikit lah. Sepatutnya bila dengan keadaan yang macam ni, kalau tengok kepada apa yang kita buat, sepatutnya semua boleh dapat A. Tak ada yang tak dapat A. Memang akan dapat A semua. Faham tak? Cuba kalau kita tengok hari ni, berapa orang yang masuk kelas? 6, 7 orang lah. 7 orang. Yang 10 orang tak tahu pergi mana. Okey. Yang ni saya rakam, lepas ni saya rakam, saya nak masuk. Saya nak rakam ni. Saya nak masukkan dalam Google Classroom dululah. Lepas tu kamu boleh tengok balik. Berapa orang nak tengok. Ada ni pun tak tengok. So tak tahu berapa orang nak tengok. Okey. Clear eh? Najah ada? Tadi saya tengok Najah masuk. Ada Najah? Ada. Tu buka kamera nak tengok. Nak jawab soalan satu. Buka kamera. Ni saya rakam ni. Mana Najah? Buka kamera nak tengok. Ambil isi ancaman serangan penyakit dan makhluk perosak ni. Cuba jawab tengok. Isi ancaman serangan penyakit dan juga makhluk perosak. Macam mana nak jawab? Najah? Cepat jawab. Mana pergi Najah ni? Cikgu Ustaz. Kita tengok ancaman penyakit kalau kamu tengok ni. Okey, nampak ancaman penyakit dan makhluk perosak. Okey, bagaimana kamu nak jawab? Apa? Najah Nisa ada tak Nisa? Apa yang dia bunyi tu Mi? Ni saya buat. Saya ni. Buat apa? Saya pengilat kuku. Najah cepat! Nisa tak ada Nisa?
Okey, kalau kita tengok kalau kamu tengok berdasarkan kepada masalah-masalah kamu kena ambil ni. Kamu catat, kamu kena ingat ni. Dia di antara masalah-masalah yang kita bincangkan. Okey. Siap lagi Najah? Pelajar lelaki seorang pun tak masuk ni. Tak nampak pun, seorang pun tak ada. Cikgu. Okey. Cikgu. Ya. Cikgu tak cek Ika jawapan saya hantar tu. Cek dah tapi macam tak berkena. Kamu tengok yang ni. Nanti saya bagi balik dalam bentuk apa nama Google Form. Kamu jawab dalam Google Form senang. Nanti senang nak tengok di bawah tu saya akan bagi jawapan yang betul. Bila kamu jawab nanti, bila kamu jawab hantar, bila saya resend balik, kamu dapat tengok dia punya jawapan yang betul. Jadi senang nak ubah. Kalau yang macam ni macam ada yang betul, ada satu dua yang betul, tapi banyak yang tak betul lah. Banyak yang tak tepat. Ayat kamu tu banyak yang tak tepat. Dia punya apa? Dia punya panggil apa? Dia punya apa? Dia panggil apa? Idgham ke apa panggil apa itu? Yang dia menilau banyak kan? Ya. Dia pusing-pusing banyak. Jadi dia tak menjurus kepada apa yang kita nak dalam jawapan. Dia tidak menjurus kepada apa yang kita nak. So itu masalah dia. Najah cepat. Kalau kita tengok ancaman serangan penyakit dan makhluk perosak. Jadi apa benda yang kamu nak kena tulis di situ? Kita nak apa? Kita nak membina ayat. Kita nak membina ayat. Jadi ayat yang kita bina mesti selari dengan apa yang soalan nak. Bila kita ambil satu contoh lah. Kita kata ancaman serangan penyakit. Jadi ancaman serangan penyakit dan makhluk perosak adalah masalah utama yang mengganggu proses pembangunan pertanian moden di Malaysia. Itu satu ayat dia. Senang kita tulis. Kita ambil ancaman serangan penyakit dan makhluk perosak merupakan masalah yang utama ataupun masalah penting yang menyebabkan pembangunan pertanian moden di Malaysia terganggu ataupun tidak dapat dibangunkan dengan baik. So, bila nak menjelaskan perkara tu, kamu kena sebut pula apa dia serangan penyakit, apa contoh serangan penyakit, apa contoh makhluk perosak. Jadi kalau dalam sektor pertanian ladang, contohnya kelapa sawit. Apa dia penyakit-penyakit kelapa sawit? Kamu kena tahu lah. Contohnya penyakit kutu beruang. Apa kita? Kumbang. Kumbang tak kumbang? Makhluk perosak kan? Kumbang dia makan umbut. Ataupun ulat yang makan akar, makan umbut. Pokok kelapa sawit menyebabkan pokok tu mati dan sebagainya. Yang tu menyebabkan gangguan. Kalau padi pula penyakit apa? Umi? Amin. Penyakit. Penyakit apa? Benar perang. Penyakit apa lagi? Penyakit akar. Penyakit. Jadi ini dia. Kamu kena sebut lah penyakit-penyakit tu. Bagi contoh. Baru kamu akan dapat markah. Kalau macam kelapa sawit, makhluk perosak apa? Tikus. Tikus. Tikus dia makan apa? Dia makan buah. Kan? Ataupun burung. Burung makan buah. Padi. Kalau dulu zaman dulu burung cok lah. Burung cok. Makan padi. Lah ni tak ada burung nak makan. Burung pun tak ada nak pergi makan. Padi masak cepat sangat. Sebab burung ni dia ada musim-musim dia.
gerakannya. So itu di antara perkara-perkara yang kita perlu jelaskan. Okey. Itu makhluk pelosok. Mana Najah ni? Siapa lagi ada ni? Siapa lagi ada? Yang tengok di sini siapa lagi ada? Okey, kita sambung kita sambung. Kita tengok soalan 5B pula. Sebab masa kita dah tak banyak dah. Kita tengok soalan 5B. Soalan ni bincangkan 6 sumbangan. Yang tadi masalah. Yang sekarang ni ialah sumbangan. Sumbangan perkembangan bioteknologi terhadap pertanian moden. Okay, nak jawab soalan ni, kamu kena tahu apa dia bioteknologi. Bioteknologi apa dia? Yang kita sebut bioteknologi ni ialah teknologi pertanian yang berkaitan dengan pertanian lah. Contohnya hidroponik lah ni, ada apa nama penggunaan medium tanaman yang menggunakan polybag, menggunakan pasu dan sebagainya. Itu di antara ni lah. Kemudian dia ada kacukan hybrid, tanaman hybrid, kacukan benih bakau. Itu adalah contoh bioteknologi. Kalau kamu nak dapat maklumat lanjut berkaitan bioteknologi, kamu boleh search dalam internet lah. Di dalam internet banyak dia menceritakan tentang bioteknologi ni. So antara jawapan yang perlu dijawab, ya. Jadi sumbangan bioteknologi adalah meningkatkan produktiviti. Kalau kita nak cerita peningkatan produktiviti, kita mesti kaitkan dengan penggunaan baja kimia, penggunaan baja dan juga penggunaan benih yang berkualiti. Benih kacukan hybrid. Sebab tu kalau kamu tengok, kamu perasan tak cabai sekarang, tahu perasan tak cabai? Cabai merah tu, dia punya dia punya kulit dia tu lebih liat. Tahu liat? Dia nak macam plastik tu tak? Sampai orang kata plastik ni, sebenarnya dia bukan plastik. Tapi memang dia punya kacukan supaya cabai tu bila dia masak dia tak cepat buruk. Kalau dulu kan cabai tu, dia cili tu, dia cepat rosak kan. Jadi dia buat kacukan menggunakan teknologi, bioteknologi ni supaya benih cabai tu dia lebih tahan lama. Tahan rosak. Jadi dia keras. Bila kita tumbuk pun dia tak melumat ni tak. Kulit luar ni tu macam plastik. Perasan tak? Kamu tak nak masak ni. Kalau kamu duduk rajin masak, tumbuk sambal belacan lah, kamu tahu lah. Saya sebab saya selalu duduk buat benda tu. Kamu tak buat, kamu tak tahu lah. Okey. Kita tengok satu contoh. Ini di antara benda-benda yang kamu kena tahu. Ya. Hasil pertanian yang lebih baik, produk dan bagai guna ni, produk bersih, serat alam, penjimatan menggunakan tanah, menggalakkan R&D, menjimatkan masa, menjimatkan kos pertanian dan jangka masa panjang. Okey. So kita ambil satu contoh lah. Kita ambil satu contoh. Penjimatan menggunakan tanah. Okey. So di sini bila kita sebut penjimatan menggunakan tanah, ayat dia mudah. Kamu cuba sebut perkembangan bioteknologi dalam pertanian moden dapat menjimatkan penggunaan tanah. Ini satu markah. Penggunaan teknologi hidroponik contohnya. Penggunaan teknologi hidroponik contohnya dapat menjimatkan penggunaan tanah kerana apa? Kerana teknologi ini tidak menggunakan tanah sebagai media tanaman, sebaliknya menggunakan air. Ini di antara contoh bioteknologi yang kamu kena sebut. Clear? Mi? Ya. Clear ke tak? Clear ke tak? Clear. Yang ni kamu lepas ni saya akan bagi soalan. Kamu kena buat Okey? Cikgu. Ya. R&D tu nak contoh macam mana? R&D maksud dia bila kita ada sektor pertanian moden. Bila kita sebut sektor pertanian moden, kamu punya ciri dia. Kita tengok ciri yang kita sebut awal tadi. Ciri pertanian moden, dia nak apa? Dia kena ada ladang yang besar, dia ada pengurusan yang baik. Jadi bila semua itu berlaku, dia secara tidak langsung dia menyumbang kepada aktiviti R&D. Syarikat-syarikat besar, contohnya Saindabi,
Feda, Fekra, apa semua tu. Mereka ni ada makmal penyidikan yang khusus untuk menjalankan aktiviti R&D. Khususnya untuk apa? Untuk pemasaran, pembungkusan, nak bungkus bahan pertanian supaya lebih tahan lama, penyimpanan, kaedah penyimpanan, kemudian benih, menghasilkan benih-benih yang berkualiti, kemudian baja, menghasilkan baja yang sesuai dan sebagainya. Itu di antara perkara yang kamu mesti sebut bila kita sebut aktiviti R&D. Bila kita masuk dalam bab aktiviti R&D, benda tu lah kena sebut. Jadi sektor pertanian yang moden ni dia memerlukan lebih banyak penyelidikan dan pembangunan. Program penyelidikan dan pembangunan. Disebut penyelidikan dan pembangunan. R&D ini melibatkan pembangunan, penyelidikan. So, yang ni kamu perlu faham, penyelidikan dan pembangunan. Sebab dia bukan penyelidikan saja, dia pembangunan. Contohnya pembangunan nak buat apa? Macam mana pengurusan? Dia nak tanam apa? Kesesuaian tanah, dia nak tengok. Jadi apa benda yang perlu digunakan? Itu semua berkaitan dengan pembangunan. Jadi R&D ni banyak dia skop dia banyak. So kamu ambil lah mana-mana skop yang kamu rasa mudah. So kamu jawab. Itu je lah. Okay Umi Clear? Saya nak pergi kepada yang terakhir. Sebab kita punya masa dah tak banyak. Tadi kamu ada kelas kan? Kata tak dah? Okey, kita pergi kepada soalan yang selanjutnya. Yang ni saya tak bagi contoh. Yang ni saya nak kamu buat nanti. Jadi saya tak bagi contoh lah. So, mengapakah negara ASEAN perlu saling bekerjasama dalam bidang ekonomi? So, soalan ni kamu perlu menjelaskan mengapa negara ASEAN perlu saling bekerjasama dalam bidang ekonomi. Jadi, kebanyakan calon dapat memberi kepentingan. Dia bagi kepentingan saja, tapi dia tidak kaitkan. Yang ni, bila tidak kaitkan dengan kerjasama ni, dia tidak akan memberi markah yang baik. So, kadang-kadang tak ada markah lah. So, kebanyakan calon, dia bagi yang ni. Dan mereka gagal memberi contoh kerjasama. Contoh tak bagi. Okey, kita tengok satu contoh lah. Berkongsi teknologi dan inovasi. Jadi, kita nak tengok bagaimana perkongsian teknologi dan inovasi itu berlaku. Contoh kita ambil dalam industri pembuatan kereta nasional. Dulu pembuatan kereta nasional. Jadi di situ berlaku perkongsian teknologi antara Malaysia dengan Jepun. Antara Malaysia dengan Korea contohnya lah. Begitu juga dalam industri elektronik. Kebanyakan barang-barang elektronik kita mewujudkan perkongsian teknologi dan inovasi dengan negara-negara luar. Contohnya Jepun lah paling banyak. Contohnya Sanyo, Mitsubishi, Toshiba. Ini adalah perkongsian dengan negara Jepun dalam melaksanakan atau mewujudkan industri berkaitan dengan apa dia? Apa dia? Industri elektronik dan elektrik dan elektronik atau E&E elektronik elektrik. So itu melibatkan perkongsian teknologi. Kalau meningkatkan aliran perdagangan, maksudnya konsep perdagangan bebas. Konsep perdagangan bebas dan langit terbuka yang membolehkan mana-mana negara memasuki mana-mana pasaran, barangan dan perkhidmatan di negara-negara anggota. So negara-negara anggota bebas masuk keluar dalam pasaran, barangan dan perkhidmatan. Iaitu yang kita sebut sebagai aliran perdagangan. Okey? Kemudian mengurangkan kesan negatif. Mengurangkan kesan negatif ni kita kaitkan dengan apa? Perjanjian. Perjanjian yang melibatkan kota, tarif dan sebagainya. Jadi adanya perjanjian kelonggaran yang diberikan oleh negara-negara tertentu kepada negara-negara lain dapat mengurangkan kesan negatif globalisasi ekonomi.
So ini dapat diwujudkan melalui perjanjian atau kita panggil protokol ataupun kita panggil persidangan-persidangan tertentu. Contohnya yang kita sebut sebagai AFTA. AFTA. Pernah dengar AFTA? AFTA pernah dengar? Ini yang kamu tak. Ini yang masalah kamu. Kamu tak dapat menghurai ataupun menjawab soalan dengan baik sebab kamu tidak menguasai konsep-konsep asas yang ada ni. Maksudnya pengetahuan kamu berkaitan dengan kerjasama ekonomi dan sebagainya sangat terhad. So kamu tidak boleh jawab dengan baik. Ini yang problem dia. So kita nak kena jawab ni, kena tahu, ni yang masalah dia. Okey. So kita pergi pada yang terakhir. Masa kita pun ada 2-3 minit lagi ya. Okey. Kita tengok soalan nombor 6B. Jadi dia tanya mengapakah negara ASEAN perlu saling bekerjasama. Dia lebih kurang yang tadi lah. Tapi yang ni dia lebih kepada kepentingan kerjasama serantau. Ya? Jadi kebanyakan calon dia tidak menjawab dengan baik soalan ni. Ya? Sebab dia tidak memahami maksud pencemaran ni saya salah tulis soalan ke apa ni? Okey. Soalan dia ni soalan salah tulis soalan, tak apa soalan dia salah ni. Pencemaran retas padan ya. Okey, antaranya ialah pelindungan sumber semula jadi. Pelindungan sumber semula jadi, kos pemeliharaan, pembangunan teknologi. Yang ni kita buatlah dia punya tajuk dia ni soalan ni salah Soalan sepatutnya ialah berkaitan dengan kepentingan kerjasama serantau dalam menangani masalah pencemaran retas sepadan. So apa yang perlu dijawab ialah perlindungan sumber semula jadi secara bersama. Contohnya hutan, sumber air, pencemaran laut dan sebagainya. Okay. Kemudian kos pemeliharaan alam sekitar. Nak memelihara kos untuk memelihara alam sekitar ni dia memerlukan kos yang tinggi. Sebab dia melibatkan rentas sempadan. So untuk memberi efisien, yang lebih efisien, usaha yang tu supaya lebih efisien, kena ada kerjasama. Kemudian pembangunan teknologi secara bersama, dia lebih efisien lah bila teknologi itu secara bersama. Contohnya teknologi yang dikongsi dari Jepun. Ada negara-negara yang dia mempunyai teknologi yang canggih dalam menyelesaikan masalah atau isu alam sekitar. Contohnya pencemaran laut, pencemaran laut ataupun tumpahan minyak ataupun kebakaran hutan. Jadi kaedah teknologi untuk memadamkan kebakaran, khususnya kebakaran di kawasan paya bakau ataupun paya gambut. Kalau kebakaran yang biasa tak masalah. Tapi bila melibatkan kebakaran di kawasan paya ataupun gambut, paya gambut ni, dia melibatkan kebakaran yang di bahagian bawah tu. Sebab di bawah paya gambut ni dia ada macam kita panggil apa? Serat macam serat tu. Yang tu dia bila terbakar, dia terbakar sampai ke bawah. Jadi bila nak memadamkan dia kadang-kadang bahagian atas dah padam. Tapi bahagian bawah masih tak padam. Dan lepas beberapa lama dia akan merebak balik. Itu memerlukan teknologi. Cara pengesanan. Bagaimana nak mengesan sumber-sumber kebakaran. Yang contohnya macam itulah. Kemudian kawalan sepadan secara bersama untuk mengelakkan masalah lanun dan sebagainya. Ya. Kemudian masalah pemeliharaan dan pemuliharaan. Ya. Sebab bila kita melibatkan pencemaran rentas sempadan ini, dia melibatkan negara-negara lain. Jadi pemeliharaan dan pemuliharaan secara bersama itu sangat penting. Ya. Dan kemudian bantuan anggota dan peralatan. Contohnya kebakaran yang berlaku di Indonesia, kebakaran hutan. Banyak negara yang menghantar bantuan. Di antara negara utama yang menghantar bantuan adalah Malaysia. Antara bantuan yang hantar ialah bantuan anggota bomba. Ya. Kemudian hantar peralatan, bot, mesin dan sebagainya. Dan juga perkongsian kebakaran yang lain. So ini dilakukan oleh negara-negara yang berada di dalam anggota ASEAN.
ataupun negara-negara lain di luar ASEAN, termasuklah Jepun, Korea dan sebagainya. Amerika Syarikat pun. Jadi benda ni berlaku secara kerjasama. Clear? Clear? Clear ke tak? Umi? Saya tak clear dekat pembangunan teknologi secara bersama. Ke mana? Tu pembangunan teknologi secara bersama. Okey. Saya tak clear kat situ. Pembangunan teknologi secara bersama ni, dia berkaitan dengan teknologi yang digunakan. Dia bila sebut pembangunan, dia tidak semestinya tidak. Jadi kita boleh gunakan teknologi daripada negara-negara luar. Contohnya kita tak ada kepakaran dalam bab memadamkan kebakaran di Paya Gambut ni. Okey, jadi pembangunan teknologi daripada Jepun kita boleh kongsi. Maksudnya kita boleh minta bantuan kepada negara Jepun. Jepun akan hantar bantuan. Contohnya itulah. Adapun teknologi yang berkaitan dengan pengesanan pencemaran. Jadi negara-negara seperti Jepun, dia ada teknologi ni. Jadi teknologi menggunakan solar, menggunakan apa kita panggil satelit untuk mengesan pencemaran. Ataupun dia panggil titik panas. Menggunakan satelit. Jadi kita kongsi kepakaran itu daripada negara lain. Contohnya kita sewa satelit daripada Jepun, daripada Amerika. Itu maksud dia. Pembangunan teknologi. Ya, secara bersama. Jadi pembangunan teknologi yang ada di negara lain kita boleh kongsi ataupun kita boleh beli ataupun kita boleh pinjam. Ya, melalui kerjasama, minta bantuan. Contohnya macam itulah. Clear? Clear? Okey, kalau tak ada apa-apa, ada soalan tak? Umi, ada soalan? Cikgu, Ha. kawalan sepadan secara bersama pula macam mana? Kawalan sepadan ni dia macam yang Malaysia buat lah. Kawal sepadan, melalui sepadan tu bekerjasama antara negara Thailand dengan Malaysia, jaga sepadan masuk. Kemudian di antara negara-negara lain, contohnya kawalan laut, sepadan laut menggunakan tentera laut, menggunakan polis marine antara Malaysia, Indonesia, Thailand. Ni berlaku ni. Dia bukan kawalan sepadan darat dan juga kawalan sepadan laut. Dua-dua berlaku. Kita tengok dalam konteks sempadan ni ada pos-pos dia, ada immigration, ada polis ataupun polis bantuan yang menjaga sepadan-sepadan. Kalau kamu nak pergi ke Kali Hitam, kamu tengok ada pos. Di sebelah Malaysia pun ada, di sebelah Thailand pun ada. Dulu nak masuk tu dia ada beberapa pos kawalan. Ini yang masuk kawalan sepadan. Kemudian satu lagi dia ada tembok-tembok sepadan yang buat pagang tu. Ini ada rondaan yang dilakukan oleh Angkatan Tentera dan sebagainya, polis dan sebagainya, dia kawal. Yang ni ada di Malaysia dan juga Thailand. Dan kalau dalam konteks Malaysia dengan Indonesia, dia lebih daripada laut dah. Ya, antara konteks Malaysia dengan Filipina pun lebih daripada laut. Contohnya Sabah, perairan Sabah tu ada yang baru dia orang buat apa nama tu? Kawalan antara di laut yang dibuat apa nama tak ingat saya. Rondaan yang dilakukan oleh pasukan tentera laut dan juga marine ataupun maritim. Itu kawalan sepadan secara bersama. Okey? Okey. Tak ada lagi? Cukup lah kita tangguhkan kita punya perjumpaan hari ni. Esok macam mana? Esok nak buat pagi ke petang? Mi? Petang cikgu. Petang pukul berapa? Ketiga? Kedua. Ketiga lah. Pukul 2 tak ada nak semayang, tak ada kalut. Okey. Pukul 3 Ya. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita cukup sampai di sini. So, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Dan yang penting sekali, cuba bagi tahu kawan-kawan lah untuk masuk. Ni tak ramai ni. 10 orang tak masuk. Okey, kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Assalamualaikum. Buat itu.